Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu Hafiz Muhammad yang mana dia bagi jalan kepada staf-staf dia untuk cium Hajarul Aswad. Jom kita tengok video berkenaan dan kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Tim saya teringin sangat nak cium batu Hajar Aswad. Mula-mula saya pun pening. Yelah, diorang ni semua orang perempuan. Batu Hajar Aswad. Berjuta orang datang ke sini teringin nak cium. Tapi cabaran dia tak mudah. Dari dulu kalau saya datang ke umrah, saya akan cium batu Hajar Aswad. Sebab saya selalu relate dengan life. Dia ibarat semua orang menuju ke satu tempat untuk berjaya. Tapi ada orang guna cara baik dan ada orang menuju dengan cara tak baik. Tapi muka tu. Dua, tiga. Allahu Akbar. Kena. Hey, don't push woman here, don't push. Sabar. Haji, sabar Haji. Don't cry. Iya, Bu. Iya. I'm back. Stop. Sabar. Okey bang, go bang. Tak ada. Go lah. Alhamdulillah. Ya, tarik aku. Sahabat-sahabat, dalam perjalanan spiritual ke Tanah Suci, banyak umat Islam yang bercita-cita untuk nak cium Hajarul Aswad. Tetapi adakah tindakan yang dilakukan di dalam video yang kita tonton tadi ni wajib sehingga mengakibatkan bahaya, kegelisahan di kalangan jemaah? Selain itu, aspek-aspek hukum dan tuntutan adab dalam melaksanakan ibadah umrah yang patut kita belajar sebelum kita melangkah kaki ke Tanah Suci pun nampak macam tak settle lagi. Setelah kita tonton video tadi, saya yakin kita perlu berhati-hati dengan influencer media sosial. Terutamanya dalam konteks yang berhubung dengan trend serta tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Apatah lagi, sebahagian influencer ni adalah orang-orang bisnes yang nak pi kata bahawa bisnes dia paling bagus sehingga mampu bagi staf pergi umrah. Kepimpinan dia paling mantap sehingga mampu jadi hak untuk mencerahkan jalan staf dia cium Hajarul Aswad. Orang tua-tua tu pun dia sanggup tolak, orang muda dia sanggup tarik dengan keras dengan menunjukkan kesungguhan pada tim staf dia. Tapi jangan lupa, dalam masa yang sama, kameraman mestilah merekodkan keadaan itu sebelum, sedang dan juga selepas. Momen-momen seperti Kapten Amerika sedang melawan villain geng Thanos mestilah dirakam dengan profesional. Ketulan-ketulan badan mestilah nampak sasa dan juga sado. Barulah konten itu akan mendapat liputan yang lebih luas. Sahabat-sahabat, jika perkara sebegitu dibiarkan, lepas ni influencer lain pula akan ada cara kreatif mereka masing-masing. Sebab watak Avengers ini ada ramai, bukan Kapten Amerika saja. Watak Spider-Man masih belum muncul untuk membawa kekasih mencium Hajarul Aswad. Kapten Marvel belum muncul untuk menunjukkan bahawa orang perempuan pun boleh mengalahkan orang lelaki. Watak ninja Black Widow juga belum dimunculkan. Banyak lagi watak-watak yang tak dimunculkan. Akhirnya, ibadah umrah yang sepatutnya menjadi ibadah sudah bertukar menjadi hiburan-hiburan untuk mendapatkan
pujian orang ramai sahaja. Sahabat-sahabat, setiap ibadah mempunyai tingkatan dan prioritinya masing-masing dan tersendiri. Seperti salat yang diutamakan dalam keadaan tertentu seperti musafir atau orang sakit, demikian juga ibadah haji dan umrah. Tindakan mencium Hajarul Aswad tidak pernah menjadi syarat sah umrah. Pergilah mana-mana kursus atau bacalah mana-mana buku, mana-mana kitab, tak ada satu pun yang mengatakan bahawa cium Hajarul Aswad adalah wajib. Ia tetap disebut sebagai sunnah, sunat yang memberikan ruang kepada individu untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Ada peluang cium, tak ada peluang tak perlu cium. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah sebut, "Inni a'lamu annaki hajarun la tadurri wa la tanfa'i. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki." Aku mengetahui bahawa engkau, wahai Hajarul Aswad, hanyalah satu batu yang tidak mampu untuk memberikan mudarat maupun manfaat. Jika aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, nescaya aku tidak akan berbuat demikian. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Hajarul Aswad tidak memberikan mudarat dan juga manfaat. Kita pergi haji, pergi umrah bukan untuk menyembah batu, memohon kepada batu dan seumpama dengannya. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Hajarul Aswad, ia adalah kelebihan-kelebihan yang boleh diperoleh tanpa mencium Hajarul Aswad secara langsung. Lalu di hadapan Hajarul Aswad, lalu kita mengangkat tangan juga dianggap sebagai mencium Hajarul Aswad. Kelebihan yang ada pada Hajarul Aswad itu dapat dimiliki dengan orang yang melakukan dengan hal seperti itu, tak perlu nak berhimpit-himpit. Sewajarnya di hadapan Baitullah, kita fikirkan dosa kita, keampunan daripada Allah, termasuk doa-doa kepada Allah SWT. Dengan itu sahaja pun kita sudah cukup sibuk sangat-sangat tanpa sempat untuk nak fikirkan peluang untuk nak cipta konten itu dan juga konten ini. Sahabat-sahabat, cium Hajarul Aswad adalah amalan sunnah yang dianjurkan, tapi tak boleh menyebabkan kesakitan atau membahayakan diri sendiri atau orang lain seperti yang kita tengok dalam video tadi. Oleh itu, dalam situasi di mana keadaan sesak berlaku ataupun memudaratkan orang, bersusah payah untuk mencium Hajarul Aswad menjadi hukum haram. Apa yang dilakukan oleh konten kreator itu bukanlah kebaikan, tetapi perkara haram yang dilakukan dengan kejahilan. Syekh Muhammad Asy-Syatiri dalam Syarah Al-Yaqut wan Nafis muka surat 328-329, dia sebut, dia kata, wa kullu dhalika manutun bi'adamil idha, amma idha tarattaba ala taqbil aw istilam dararun aw idha'un ala nafsihi aw ghairihi li kathrati zaham fala yasun bal qad yuharram lianna darar wal iza' haramun wa taqbil wal istilam masnunan. Semua itu iaitu berhenti di hadapan Hajarul Aswad, usap Hajarul Aswad, cium Hajarul Aswad, letakkan dahi di atas batu Hajarul Aswad, berundur sikit dan menjadikan batu itu arah kiri, bergantung kepada ketiadaan hal yang menyakiti. Sehingga jika mencium atau mengusap Hajarul Aswad dapat mengakibatkan bahaya ataupun menyakiti sama ada kepada diri sendiri atau orang lain di ramainya orang yang istilam, maka tidak disunatkan, bahkan diharamkan, kerana bahaya dan menyakiti orang lain adalah haram, sedangkan mencium dan mengusap Hajarul Aswad adalah dua perkara sunat. Sahabat-sahabat, selain pertimbangan hukum, penting juga untuk kita faham tentang tuntutan adab dan kesopanan dalam pelaksanaan ibadah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melakukan tawaf di Kaabah, beliau tidak bercampur dengan kaum lelaki, menunjukkan keutamaan menjaga batas antara lelaki dan perempuan dalam pelaksanaan ibadah, termasuk dalam ibadat umrah. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang saya sedang pegang ni, yang anda boleh beli secara ansuran dengan harga RM59.90 sahaja, tak ada masalah untuk beli secara ansuran. Dalam buku Sahih Al-Bukhari ni yang awak pergi cari dalam jilid yang kedua, disebutkan bahawa kanat Aisyah radhiyallahu anha tatufu hajratan minar rijal la tukhalituhum faqala imra'atun intaliqi nastalim ya ummal mu'minin qalat intaliqi anki wa abad yakhrujna mutanakkirat bil lail fayatufna ma'ar rijal. Dulu Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan tawaf di pinggiran Kaabah dan tidak bercampur dengan kaum lelaki. Lalu ada seorang wanita kata kepada beliau, wahai Ummul Mukminin, ayuh pergi untuk mencium Hajarul Aswad. Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahawa kamu sajalah yang pergi, sedangkan Aisyah enggan untuk pergi. Dahulu kaum wanita dia keluar pada waktu malam tanpa diketahui keberadaannya, lalu mereka tawaf bersama kaum lelaki pada waktu
waktu malam. Anda boleh rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang saya tunjukkan ini, dalam Kitabul Hajj bab tawaf an-nisa ma'ar rijal. Awak boleh tengok pada jilid yang kedua. Maksudnya Aisyah yang merupakan isteri Nabi, sahabat Nabi, dijanjikan syurga, beliau juga tidak suka untuk berhimpit-himpit dengan lelaki ketika melakukan tawaf, apatah lagi mencium Hajarul Aswad. Dan para wanita pada ketika itu lebih memilih waktu yang sesuai, waktu yang orang tak ramai untuk tawaf dan mencium Hajarul Aswad. Walaupun pada zaman berkenaan juga masih tidak diasingkan untuk lelaki dan juga wanita. Sahabat-sahabat, memang agak sukar untuk mengasingkan lelaki dan wanita apabila tawaf dan mencium Hajarul Aswad kerana ia berlaku di tempat yang dituju oleh semua orang Islam di seluruh dunia. Jadi ia boleh dianggap sebagai darurat bagi pihak pengurusan. Tetapi bagi kita secara peribadi, kita perlu sedar had dan batas kita sehingga kita boleh membantu pihak pengurusan untuk menyusun perkara itu dengan lebih baik. Mana tahu satu hari nanti akan ada sistem yang lebih baik untuk orang cium Hajarul Aswad tanpa perlu bersesak-sesak dan mendatangkan risiko nyawa dan kesihatan. Sahabat-sahabat, selain mengamalkan ibadah secara langsung, penting juga kita umat Islam untuk pelajari ilmu umrah dengan betul melalui buku-buku dan panduan yang sahih. Ini termasuklah kita faham tata cara melaksanakan umrah secara menyeluruh, termasuk adab-adab dia, doa-doa dia, serta tata cara pelaksanaan dia. Dengan pemahaman yang mendalam, jemaah akan dapat melaksanakan ibadah umrah dengan lebih yakin sambil memastikan kepatuhan terhadap tuntutan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh sebab itu, siapa-siapa yang nak pergi umrah ataupun dia nak upgrade ilmu umrah, saya cadangkan sungguh-sungguh untuk dapatkan buku Ambil Tahu Tentang Umrah yang ditulis oleh Ustaz Abdul Qadir bin Sahak yang menjelaskan tentang isu-isu yang sering berlaku ketika pelaksanaan umrah. Saya juga nak cadangkan kepada sahabat-sahabat untuk rujuk kitab Sahih Al-Bukhari yang kini boleh dibeli dengan harga RM59.90 sahaja secara ansuran. Anda boleh dapat 7 jilid dengan 7,653 hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih ada dekat sini. Tapi kalau anda nak khusus bab umrah sahaja, anda boleh beli buku khusus berjudul 33 hadis sahih berkaitan umrah daripada Sahih Al-Bukhari. Anda akan didedahkan inspirasi dan pedoman umrah yang autentik daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Saya yakin buku ini dapat membetulkan cara pandang kita terhadap umrah yang dilaksanakan dan tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang ditunjukkan oleh influencer dan juga influencer. Sekiranya anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.